Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala: "Idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Shadaqallahul 'azim. Kita membaca kitab Hidayatul Mutafakkirin. Kita masih lagi membicarakan tentang tajuk berkenaan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sampai pada bab yang ke-9, iaitu ilmu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa huwa bikulli syai'in alim." Bagi yang kitab Rumi pada muka surat yang ke-33. Yang Rumi muka surat 33. Yang Jawi wallahu a'lam. Ya. Jadi carilah dia. Baik. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Apa maksud Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu ni? Macam mana yang Allah Ta'ala tahu? Saya dah sebut pada tuan-tuan, kita mengetahui, dalam arti kata pengetahuan kita ni sedikit sangat. Yang kita tahu ni sedikit sangat. Walaupun kita nampak, walaupun kita ada benda itu, tapi kita tak tahu. Contoh saya sebut bulan lepas, kita tahu kita ada rambut. Kita nampak, kita boleh pegang rambut. Tapi hakikatnya kita tidak tahu berapa jumlah rambut di kepala kita. Kita cuma tahu ijmal, ringkas. Kita tak tahu secara tafsir, secara terang, secara mendalam. Berapa helai rambut kita pun cukup. Belum kita kata rambut tu dijadikan daripada apa. Apa benda ada dalam rambut pun kita belum tahu. Cuma kita tanya, berapa helai rambut? Pun kita tak dapat jawab. Allah Ta'ala, Dia mengetahui satu-satu benda tu, pengetahuan Allah Ta'ala tentang satu-satu benda tu, Allah Ta'ala tahu kesemuanya. Berapa helai rambut kita, bila nak beruban, bila nak gugur, bila nak tumbuh, bila nak jadi botak, bila nak tumbuh balik, bila nak jadi perang, ada tak rambut tu yang tak jadi uban. Allah Maha mengetahui. Itu maksud wa huwa bikulli syai'in alim. Bukan dia tahu macam kita tahu. Kita tahu hanya yang kita nampak. Yang kita nampak tu pun kita tak tahu mendalam. Baik. Perlu diberi perhatian bahawa Allah Ta'ala mengetahui. Mai depan-depan abang. Matar. Mai kat depan-depan. Pelajar-pelajar matar. Matar tu apa? Ya. Matar tu apa matar? Mahat tahfiz? Harus dua. Mai depan. Duduk belakang hujan. Baik. Mai belajar depan. Tak kira pakcik-pakcik nak masuk belakang. Baik. Perlu diberi perhatian bahawa Allah Ta'ala mengetahui yang tersebut itu dengan tafsir. Meskipun ada yang tiada baginya kesudahan sekalipun. Kita tahu tentang syurga. Syurga ni tak ada kesudahan. Syurga bukan ada penamat dia. Benda yang kekal, syurga ni. Makhluk yang kekal, nama dia syurga. Daripada 8 makhluk yang kekal. Di antaranya bidadari, itu kekal, ruh dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala mengetahui dengan arti kata yang sebenarnya. Yang kekal juga ialah ruh. Ruh pun kekal. Yang tak kekal jasad. Badan kita yang tak kekal, mati kita nanti duduk dalam tanah, reput, habislah, hancur lah. Tapi ruh tetap hidup di alam ruh. Dia berada pada alam dia. Kita, ruh kita tahu mana bentuk dia.
Macam mana rupa dia, kita tak tahu. Di mana dia duduk, di mana dia letak. Ada orang yang dipotong tangannya, tak mati. Ada orang yang ambil pisau belit, dia potong urat dia, mati. Kenapa yang dipotong tangan tak mati? Kenapa yang dibelitkan pisau dengan pisau cukur tu mati? Pelik juga. Di mana roh ni letak? Di mana roh tu letak sebenarnya? Kita tak tahu. Walaupun kita bercakap tentang persoalan roh, kita tak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui. Rohnya macam mana, sifat dia macam mana, roh ni lepas mati pergi buat apa, roh ni lepas kiamat buat apa. Yang ni yang dikatakan pengetahuan Allah Ta'ala itu dengan tafsir, dengan secara mendalam. Seperti sifat-sifat kamalat bagi Allah yang tiada terhingga banyaknya. Ataupun umpama segala nikmat syurga, ataupun azab neraka, serta gerak atau diam kedua-dua penghuni tersebut, juga diketahui dengan tafsir kesemuanya oleh Allah Ta'ala. Kita cuma sebut syurga, tapi sifat gambaran syurga kita tak tahu. Diperbuat daripada apa? Kita kata diperbuat daripada yakut, dibuat daripada magnikam, diperbuat daripada luk-luk. Apa benda luk-luk kita pun tak tahu. Diperbuat daripada magnikam. Apa dia magnikam? Kita pun tak tahu. Allah dia Maha mengetahui. Sebab itu yang disebutkan wa huwa bikulli syai'in alim, itu mengetahui tiap-tiap sesuatu. Bukan Allah Ta'ala tahu gelas ni, Allah tahu apa dia kandungan gelas. Diperbuat daripada apa, bila diciptakan, bila dia nak pecah, bila dia nak hancur. Itu maksud likulli syai'in alim. Setiap sesuatu. Setiap sesuatu tu bukan Allah tahu nama rumput, nama pokok, bukan. Allah tahu dia jadi daripada apa, bila dia nak gugur, bila dia nak kering, bila daun itu akan dimakan ulat. Itu maksud bikulli syai'in alim. Bikulli syai'in alim. Bukan kita kata Allah tahu nama dia siapa, Allah tahu orang ni duduk di mana, yang tu satu. Tak. Allah juga tahu dia nak mati bila, dia nak dikebumikan di mana. Allah juga tahu siapa yang akan mandikan mayat dia. Allah juga tahu siapa yang akan usung mayat dia. Allah juga akan tahu bila mayat dia akan hancur. Yang itu yang dikatakan tiap-tiap sesuatu. Macam kita, kalau kita kata saya ni Ustaz, saya dah kerja di pejabat ni 30 tahun. Saya tahu laki mana, anak kunci dia mana, tangga dia berapa, kipas ni switch dia di mana, kalau rosak apa nak buat, saya dah tahu Ustaz. Pengetahuan itu tak cukup. Pengetahuan Allah mengetahui sesuatu tu secara detail, tafsirnya itu. Baik, begitulah dengan nikmat syurga dan azab neraka dan kedua-duanya. Tetapi ada ulama, ada orang-orang ahli falsafah yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala mengetahui yang tersebut itu dengan ringkas, ijma'. Ini sesat. Golongan yang kata Allah pun tak tahu kesemuanya, ini puak-puak yang sesat. Saya kata dah dulu, puak-puak Hindu, dia kata Tuhan ni tak boleh tahu semua, tak boleh nak kontrol semua. Sebab tu dewa mereka banyak tangan. Dewa mereka banyak tangan. Sebab apa banyak tangan? Sebab nak jaga itu, nak jaga ini, nak jaga itu, nak jaga ini. Sebab tu kadang-kadang dewanya sampai 10, 15 kanan, 15 kiri. Sebab tu juga dewa mereka banyak. Dewa hujan, dewa makan, dewa kahwin. Dewa mereka pun kata sibuk duk jaga orang kahwin, sampai mereka pun tak kahwin. Tahun sekali baru kahwin. Itu nama dia Tepusam. Duduk 2 malam, lepas tu pisah. Tahun lepas pula jumpa pula. Itu Tepusam. Jadi dia bayangkan Tuhan ni dalam keadaan lemah. Dia tak boleh nak kontrol semua. Padahal maha suci Tuhan daripada sifat lemah. Dalam agama Kristian macam itu juga. Dia kata Tuhan dah tua, bukan larat, bukannya mampu nak buat semua. Sebab tu dia perlukan anak. Datanglah Tuhan anak. Tuhan anak ni muda. Tuhan anak ni bakal menggantikan bapa. Dia mari pula 2 dalam 1, 3 dalam 1. Sebab dia membayangkan Tuhan itu macam manusia. Kita pun selalu sebut
Encik, saya ada 2 tangan je encik, saya tak mampu nak buat kerja semua encik. Jadi dia letakkan sifat kepada Tuhan. Dia bayangkan Tuhan 2 tangan, macam mana nak kontrol seluruh alam ni, macam mana? Ni budaya-budaya yang dipanggil sebagai ahli falsafah, yang berfikir hanya kepada apa yang mereka lihat dan mereka fikir. Sesuatu yang mereka tak nampak, mereka tak dapat mencapai, dan mereka menolak apa yang mereka tak nampak dengan mata kepala mereka. Baik, orang yang mengatakan Allah itu tak tahu secara mendalam, seperti saya sebutkan dulu, ada orang kata Tuhan tak tahukah di negeri Aceh ni banyak budak-budak, kenapa didatangkan tsunami, mati beribu orang. Masa berlaku tsunami, Tuhan di mana? Orang macam ini menganggap Tuhan tak tahu, Tuhan tak berilmu, maka hukumnya adalah kufur. Dan kufurnya golongan ini berdasarkan kepada 5 sebab berikut. Yang pertama, kufurnya mereka itu kerana mereka mengingkari ilmu Allah Ta'ala dengan juz'iyat. Mereka percaya pada Allah, mereka percaya pada ilmu Allah, ada bahagian-bahagian. Ada bahagian mereka percaya, ada bahagian yang mereka tidak percaya. Mana bahagian yang mereka nampak sesuai, mereka ambil. Mana bahagian yang nampak tak apa sesuai, mereka tolak. Maka hukumnya adalah kufur. Contoh, kita nak sembelih binatang. Ambil seekor ayam, kita pun ambil hammer, pemukul, kita pukul di kepala ayam tu. Baring ke ayam tu, kita pun pukul. Bila tanya kenapa kamu buat macam itu, senang, cepat mati ayam ni. Ataupun yang lebih lemah lembut, diambilnya jarum, dicocok ayam tu bagi mati di tengkuk dia. Kenapa buat macam ni? Kenapa tak disembelih? Dia kata ayam ni kalau mati macam ni lagi senang, dia pergi dalam aman, tak sakit. Sembelihkan tentu jadi zalim, kata dia. Agak-agak tuan-tuan, ayam tu tuan-tuan nak makan tak? Ayam yang dicocok dengan jarum ni nak makan tak? Tak. Pasal apa tak? Pasal bangkai, pasal najis, bangkai. Sebab apa bangkai? Sebab tak disembelih. Kenapa sembelih? Sebab Allah suruh sembelih. Maknanya kalau kita tukar dengan cocok, kita ganti dengan injek, kamu tak setuju, saya tak setuju, kita tetap kena sembelih. Mesti sembelih. Sebab apa kena sembelih? Sebab Allah suruh sembelih. Oi, bagus. Satu. Sekarang Allah kata bagi orang mencuri, hendaklah dipotong tangan dia. Nak buat tak mau buat? Tak boleh buat Ustaz. Kenapa? Zalim. Pasal apa zalim pula? Ialah kita lebih baik kita menyediakan prasarana pekerjaan yang baik kepada mereka, supaya bila mereka dapat ekonomi yang kukuh, mereka tidak mencuri. Saya tidak nampak potong tangan itu menyelesaikan masalah kecurian. Tapi masalah dia Allah yang suruh potong tangan. Macam mana Allah suruh sembelih ayam? Tadi kamu kata tak boleh injek sebab Allah suruh sembelih. Sekarang kenapa kamu tak potong tangan pencuri sedangkan Allah yang suruh? Inilah dia yang dikatakan kufur. Sembelih ayam ikut hukum Islam. Hukum orang membunuh, mencuri tak ikut hukum Islam. Kufur. Sebab apa kufur? Sebab dia kata Allah tak tahu. Allah hanya tahu cara sembelih ayam, maka turun hukum sembelih. Tapi Allah tak tahu cara untuk menyelesaikan masalah kecurian. Kita tak sesuai dengan hukum potong tangan, kita hendaklah buh penjara. Kufur namanya. Sebab menganggap Allah bodoh satu tempat dan Allah cerdik satu tempat, sedangkan Allah maha berilmu pada semua tempat. Kafirlah hukum. 51 tahun kita dikafirkan begitu. 51 tahun kita diwar-warkan, tak sesuai. Berapa ramai orang yang mati dalam keadaan i'tiqad dia, potong tangan tak sesuai. Hukum bunuh kepada pembunuh tak sesuai. Hukum hudud tak sesuai. Dia mati itu dalam keadaan menganggap hudud tidak sesuai.
Yang sesuainya apa? Haji di Mekah. Tak sesuai haji di Kemensak. Kenapa buat haji di Mekah? Kan senang buat haji di Kemensak. Jimat belanja, tak ada teruk-teruk, tak ada panas-panas. Tak boleh, tak haram, tak sah. Kita kena buat di Mekah aja Ustaz. Habis tu kenapa hukum hudud kamu tolak, kamu ganti dengan undang-undang British? Menunjukkan bahawa British law lebih baik daripada Islamic law. Bila jadi macam itu, maknanya kamu dah menganggap British lebih baik daripada hudud, daripada Allah. Kafirlah kamu. Ini kufur yang pertama. Kufur yang kedua, mereka mengingkari hasyrul ajsad. Hasyrul ajsad maknanya perhimpunan jasad selepas kematian. Contoh rujuk di dalam surah Yasin, ayat yang ke Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat berapa? Surah Yasin? Ayat 13. Wa darib lahum mathalan ashabal qaryah. Allah sebut pada ayat 13. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan kematian orang yang mati. Manusia ni asalnya mati, lepas tu hidup, lepas tu mati, lepas tu hidup. Dua kali hidup, dua kali mati. Lepas tu hidup, tak mati-mati. Asal kita mati. Apa dalil asal kita ni mati? Allah sebut dalam Quran, Allazi khalaqal mauta wal hayat. Dialah yang menciptakan mati dan hidup. Allah sebut mati dulu, baru hidup. Dulu kita mati, tak kita duduk di alam apa dulu? Sebelum kita lahir tu 84, sebelum kita lahir tu 64, sebelum kita lahir tu 54, kita duduk di mana? Kita mati. Bila kita lahir tahun 54, kita pun hidup di dunia. Sebelum itu kita hidup di alam rahim. Kemudian kita hidup di alam dunia. Awal kita mati, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup semula. Jadi dua kali hidup. Hidup dua kali, bukan sekali. Sebab ada lagu yang umur, hidup hanya sekali, mesti senang hati. Kita ingat lagu tu tahun 60-an dulu. Hidup hanya sekali, oh mesti senang hati. Mambo Panca Sitara dulu. Panca Sitara. Punch apa mana? Punch apa mana? 5. Panca Sitara. Sebab tu kumpulan Panca Sitara 5 orang. Seorang penyanyi, seorang lagi dia tu. Cara puja, cara 4 orang, ada pun 5 orang. Panca Sitara 5. Baik, kemudian satu lagi punch, cerita chip tu. Tak mana ingat cerita chip tu 70-an ni, ingatlah punch. Baik, satu lagi badminton, punch guna lah. Baik, kemudian mereka mengingkari hajarul ajsad. Allah kata, kami yang akan menghidupkan orang yang mati. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami akan hidupkan balik orang yang dah mati. Bila? Di mana? Hari kiamat. Siapa yang dihidupkan? Semua makhluk. Manusia, jin, setan, iblis dibangkitkan semula. Jin yang mampu hidup pun hidup, jin yang mati pun hidup, setan pun hidup balik. Itu dipanggil sebagai ashrul ajsad. Walaupun tinggal rangka, walaupun tinggal tanah, hanya ketul saja tulang yang tidak hancur daripada tulang sulbi. Daripada itu pun Allah dibangkitkan semula. Dalam keadaan kadar kecepatannya hanya tiupan sangkakala. Tiup sangkakala, hidup. Punya sekejap. Sebab itu Piramli buat dalam cerita pendekar bujang lapuk. Dia tiup trompet. Hantu gigi tu tiup trompet. Hantu gigi buang gigi palsu dia tiup. Oh, lumayan kata. Nanti saya panggil geng saya. Dia tiup trompet. Pom 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 pom. Semua bangkit hantu kubur. Sekelip mata. Balik, tengok balik cerita pendekar bujang lapuk 1959. Piramli tiup daripada kisah itu. Wa nufiha fis sur. Ditiupkan sangkakala itu.
Bangkit sekelip mata, sekejap je, tak susah. Kita nak buat kuih bangkit susah. Kadang-kadang kuih bangkit yang kita buat tak bangkit-bangkit, tidur. Tak naik-naik. Mak, kuih bangkit apa? Mak, entah lah kata dia. Susah nak buat kuih bangkit. Tapi bagi Allah, tak susah. Sebab tu nama dia kiamat. Kiamat maknanya bangun. Kiamat maknanya bangun. Bangun daripada apa? Bangun daripada tidur. Bangun daripada mati. Itu dipanggil kiamat. Semalam kita mati. Pagi tadi kita kiamat. Bangun kita. Kiamat itu untuk apa? Kiamat dibangunkan untuk dihisab. Kiamat dibangunkan untuk diterima amalan. Dicatat, dikira amalan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Dan kami tulis apa yang kamu buat. Dulu-dulu. Qaddamu. Dulu-dulu. Sebelum kamu mati. Sebelum kamu mati. Semasa apa yang kamu hidup. Kami tulis. Bila? Sejak akil balik. Ni anak-anak kita ni. Anak-anak tahfiz ni. Masing-masing sudah ada buku catatan masing-masing. Allah dah naktubu. Kami tulis lah. Sebab tu jangan pergi. Jangan melawan. Tak daripada sekarang kena jadi baik sampai mati. InsyaAllah adik-adik di syurga. Daripada kecil, daripada akil balik dah baik. Tangan baik, kaki baik, mata baik, lidah baik, hidung baik, mata baik, telinga baik. Semuanya baik. Hati baik, makan minum pun baik. Mana lagi tempat untuk orang yang baik-baik kalau bukan syurga? Allah tulis apa yang kita buat. Apa yang kita buat tahun 70? Oh, naik motor Vespa. Ronda sampai ke zoo negara, bawa makwa belakang. Allah tulis. Kalau kita minta ampun, selesai. Tak minta ampun. Allah tulis lagi. Kita berpegang tangan dengan tunang kita. Allah tulis benda itu. Tak pernah padam pun. Sehinggalah di hari kiamat, manusia yang dapat kitab catatan amalan dia telak satu-satu. Dia kata, kitab ni apa? Semua benda yang aku buat yang kecil-kecil pun ditulis. Kitab apa ni? Dia boleh tanya pada malaikat, kitab apa ni yang aku kecil-kecil pun tulis? Oh, sudah. Perkara yang kecil-kecil pun kita ditulis. Subhanallah. Kita pergi kenuri rumah orang. Minum air. Oi, maniknya. Gula apa ni, lori gula tumpah lah. Yang tu pun Allah tulis. Allahu Akbar. Yang tu pun Allah tulis. Tonton jalan balik pada kenuri, tengok. Oi, panasnya. Yang tu pun Allah tulis. Itu yang saya katakan tadi. Kitab apa ni semua ada tulis. Tuan-tuan, kitab yang kita nak baca ni, muka surat tak sampai 100 je, Pak. Berapa tahun habis berapa tahun? Nak hurai tu berapa tahun? Bayangkan kitab kita ditulis. Semakin banyak cakap, semakin banyak tebal kitab. Semakin banyak buat, semakin tebal kitab. Semakin kaya, semakin tebal kitab. Bayangkan. Semakin banyak bercakap, semakin tebal kitab. Semakin banyak tinggal mangkuk, kain baju, retak benda, lagi tebal. Siaplah selendang delima. Selendang terima. Satu Allah tanya. Selendang delima ni, selendang mutiara ni, kamu beli di mana? Jalan India, Masjid India. Kamu pakai duit apa? Sudah. Duit suami bagi. Suami kerja apa? Suami kerja cikgu. Selamat. Kamu beli selendang ni pakai untuk apa? Tak pakai. Saja-saja simpan dalam rumah. Sudah. Tak siapa tak pakai kalau orang beli. Itu. Semakin banyak, semakin tebal buku. Bila nak habis tuan-tuan? Buku yang nipis macam ni pun lambat nak habis. Kemudian kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami tulis juga kesan-kesan yang kamu tinggalkan selepas kamu mati. Asar kita panggil jejak. Asar dalam bahasa kita ni jejak.
Jejak bertapak. Tahun 84, Sarimah filem. Jejak bertapak. Tuan-tuan, kita juga meninggalkan jejak. Kalau boleh, tinggalkan jejak tapak yang baik-baik. Kesan yang kita tinggal itu adalah umur yang kedua bagi manusia. Umur yang pertama, umur hidup sekarang. Sekarang umur nombor 1. Umur nombor 2 apa? Selepas kita mati, apa yang kita tinggalkan itu umur nombor 2. Kalau jahat, sebutannya jahat. Kalau baik, sebutannya baik. Sebutan itulah umur nombor 2. Surau ni yang mengasaskan dia Tuan Haji itulah arwah dah pun. Masjid ni Tuan Haji itulah yang asaskan. Dialah yang bagi tanah dia buat masjid. Itu umur nombor 2. Kalau tuan-tuan baik-baik, juga umur jahat. Dulu tapak ni tapak masjid. Bapaknya udah wakaf untuk masjid. Datang anak dia pula ambil balik buat banglo. Oi. Tak tahulah tu yang kami sekarang ni buat mana-mana tempat je lah. Patutnya tapak dia tu tapak masjid. Tapi anak kata pak dia tak bagi. Mana ada bukti dalam geran nama bapak dia. Kata dia punya lah, bukan wakaf. Tu yang paksa kami buat di sini ustaz. Dia tu ambil tapak masjid, dia buat tapak rumah dia. Sudah. Kalau dia mati 1000 tahun pun orang masih sebut lagi buruk dia. Itu dipanggil asar. Sebab tu saya katakan tadi, tuan-tuan sebelum mati tinggalkan asar-asar yang baik. Kesan-kesan yang baik. Jejak-jejak yang baik. Jejak bertapak yang baik. Jangan tinggalkan jejak-jejak kesan-kesan yang jahat. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan Allah tulis apa yang kamu buat, apa kesan yang kamu tinggal dalam kitab yang sangat dijaga, yang sangat kukuh, yang sangat jelas. Tak ada keliru-keliru, tak ada yang tak faham, mubin, yang sangat clear. Tuan-tuan, kalau kita tulis dalam internet boleh hilang, datang virus, habis. Kalau kita tulis dalam pendrive kita pun boleh rosak. Kita simpan dalam buku kita pun, buku tu boleh makan anak-anak, boleh terbakar. Tapi kitab Allah tak terbakar, tak ada virus, tidak ada yang merosakkan buku itu. Malah buku ini saya katakan tadi, dicatat apa yang kita buat sehingga kita sendiri pun tak tahu itu perbuatan kita. Sebab kita lupa atau pandang kecil dengan perbuatan itu. Contoh saya buat perbandingan itu. Orang mula-mula buat CD atau buat kaset ceramah saya tahun 95. Tahun 95, tahun 96 tu orang dah start buat lah. CD atau ni kaset, masa tu tak CD. Kaset ceramah. Mula-mula tajuk dia wajah-wajah mayat. Wajah-wajah mayat. Masa tu jualan dia cukup hebat lah. Walaupun saya tak ada royalty. 25,000 keping masa itu. Layak dapat platinum disc tu. Tak pun gold tu dapat. Satu Cina daripada syarikat muzik telefon saya, minta nak jadi pengedar. Saya kata saya okey, saya bukan saya buat. Itu saya ceramah, orang rakam. Orang rakam, orang buat kaset. Saya pun tak tahu siapa itu rakam. Sekarang macam ni lah, you tak kontrak sama kita lah. Cina nak buat kaset ceramah agama. Saya kata tak payahlah. Siapa-siapa nak buat lah, tak kisah, janji dakwah jalan. Saya tak nak fikir royalty ke apa kan, janji royalty Tuhan bagi. Royalty manusia bagi habis. Royalty Tuhan bagi tak habis. Dakwah kita ni royalty sampai kiamat, berkekalan. Jadi tahun 95 buat kaset. Tak berapa ratus tajuk, saya tak tahu. CD sebelum si Alias Salam ni buat, berapa ramai yang buat CD saya. Saya pun tak tahu tajuknya berapa. Kadang dia rakam, kadang dia ini. Tapi satu orang, misalnya saya pergi ke rumah dia, saya tengok di dinding dia CD saya daripada 1 sampai tak berapa siri, kaset daripada tak berapa tajuk sampai habis, semua dia simpan. Saya kata, loh, banyaknya hang simpan. Jawapan yang akan keluar daripada mulut saya pun tak ada kaset ni. Saya pun tak ada kaset ni. Saya pun tak ada kaset ni. Hang ada? Okay.
Saya pun tak ada CD ni. Kamu ada? Sebab saya dah lupa saya buat CD tu. Sebab saya dah lupa saya buat kaset tu. Tapi dia pengumpul, dia tak lupa. Dia kumpul. Sampai kita kata, pelik sungguh. Semua ada kat hang tu. Aku sendiri pun tak ada. Macam itulah dia hari kiamat. Bila selak saja kitab catatan, ya Allah, yang ni pun ditulis. Loh, yang ni pun ditulis. Macam itulah bandingan dia. Aku pun lupa. Macam itulah kitab bin Mubin tu. Satu pun tak tinggal. Gigi mata kat cikgu. Ni anak-anak ni, gigi mata kat ustaz. Allah tulis. Tuan-tuan lupa. Elok ustaz tu keluar, tuan-tuan buat popek-popek menyampak ustaz ni. Allah tulis dah. Tapi kita lupa dah yang kita tulis, yang kita buat. Subhanallah. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, kafir kerana tak percaya, kita akan dibangkitkan semula. Yang ketiga, kafir yang ketiga, mereka mengingkari baharunya segala akhlak. Akhlak maknanya peredaran bintang. Apa ayat bintang dalam Quran? Ayat tentang bintang dalam Quran juzuk berapa bala? Juzuk berapa? A juzuk 1, B juzuk 2, C juzuk 3, D juzuk 30. Juzuk 30. Paling banyak surah tentang bintang. Apa ayat tentang bintang? Wasama izatil buruj. Kemudian so Allah sumpah tentang bintang. Buruj ada berapa? Sudah. Ni aku malas main. Ingatkan dia mengajak, dia tanya pula dah. Allah sumpah dengan langit, Allah sumpah dengan bintang. Buruj saja ada berapa? Yang manusia duk kaji ni, buruj ni ada 10 saja. Dalam buruj tu pula terlalu banyak bintang, tak terkira banyaknya. Kita sebut sebagai galaksi. Kata ulama-ulama tafsir, 5 duduk di utara, 5 lagi buruj duduk di bawah, di selatan. 5 yang duduk di utara ni namanya jadi, namanya tengah-tengah khatul istiwa. Tengah-tengah ada khatul istiwa. Atas dia jadi, bawah dia sartan. Semualah kitab fiqh, kitab tauhid sebut. Ada buruj bentuk ini, ada buruj bentuk ini. Berapa setiap 3 bulan matahari itu akan beredar pada buruj. Setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan, setiap 1 bulan dia akan pergi masuk. Setiap 3 bulan dia akan pergi satu buruj. Itulah kerja matahari. Sebab itu matahari ada masa dia kecil, ada masa dia besar, ada masa dia kelabu, ada masa dia terang, ada masa awal maghrib, ada masanya lambat maghrib. 2-3 minggu yang lepas maghrib kita awal 6.50 masuk maghrib lah. Kalau puasa masa tu seronok. Kalau puasa hari tu lah 6.50 buka puasa dah lega lah. Lah dia main lewat lah. Lalu apa? Maghrib pukul 7 lah. Lepas ni dia akan balik buka lewat 7.11 balik, 7 suku, 7.20. Sebab apa? Sebab peredaran matahari itu. Sebab tu Allah sumpah dengan buruj. Adanya buruj-buruj itu Allah sumpah. Dan matahari duduk berkeliling di situ. Buruj ini dia pergi, buruj ini dia pergi. Dia kawal tentang cuaca. Dia kawal tentang pergerakan laut dan sebagainya. Allah sumpah dengan benda itu. Allah sumpah dengan bulan. Wal qamar. Allah sumpah dengan bintang. Allah sumpah dengan matahari. Wasyams. Allah sumpah dengan langit. Wassama. Allah sumpah dengan kumpulan bintang-bintang. Wan nazi'at. Berapa banyak tentang bintang disebut oleh Allah dalam Quran. Tapi manusia, orang Islam, dia paling jarang kaji bintang di langit. Dia cuma mengkaji bintang di bumi. Bila artis nak cerai, dia tahu. Bila bintang RTM tu nak kahwin, dia tahu. Bila bintang Akademi Fantasia tu nak kahwin, dia tahu. Bila bintang ni nak bertunang, dia tahu.
Bintang-bintang ni dia tahu. Tapi bintang yang Allah suruh kaji di atas ni dia tak tahu. Sedangkan kalau dia kaji benda di atas itu, dia sangat alim. Dia boleh tahu. Dia banyak dapat manfaat. Dalam hadis sebut tentang bintang kejora. Bintang kejora. Orang Melayu sebut bintang kejora bintang? Bintang? Tak tahu. Jupiter. Orang putih sebut kejora. Melayu sebut Jupiter. Betul ya? Betul. Maksudnya kita ada lebih orang putih daripada Melayu lagi. Orang putih sebut Jupiter. Kita sebut kejora. Ada benda pada bintang kejora itu. Nabi suruh kaji. Ada aura. Bulan. Kenapa Allah sebut bulan lain? Anak bulan lain. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka tanya tentang anak bulan. Bulan lain. Anak bulan. Hilal lain. Qamar lain. Syahru lagi lain. Kenapa Allah sebut anak bulan hilal? Kenapa Allah sebut syahrul bulan, bulan Ramadan, syahrul Ramadan? Kenapa Allah sumpah dengan wal qamar? Allah tak sumpah wal hilal. Wal hilal idza saja, tak ada. Wal qamari idza lain. Kenapa Allah tak sumpah dengan anak bulan? Kenapa Allah sumpah dengan wal qamar? Wal qamar tu apa? 14, 15, 16, 17. Iaitu bulan yang sedang mengambang. Allah sumpah dengan bulan itu. Yang pertama, Allah sumpah dengan bulan, bintang dan sebagainya. Nak bagi tahu bahawa benda-benda itu adalah makhluk Allah. Jangan kamu ambil sebagai Tuhan. Matahari pun makhluk Allah. Jangan sembah sebagai Tuhan. Jangan. Yang kedua, Allah nak bagi tahu bahawa makhluk yang Allah sumpah itu benda yang besar-besar. Benda yang hebat-hebat. Kalau tidak Allah tak sebut. Ya Allah sebut ni benda hebat-hebat. Allah maha hebat. Maka dengan sebab dia hebat, dia akan sebut yang hebat-hebat. Macam orang besar-besar. Orang besar-besar, dia cerita yang besar-besar. Yang kecil-kecil dia juga ingat. Kalau dia ingat juga benda kecil, kira hebatlah yang kecil tu. Orang besar-besar, dia sebut benda yang besar-besar lah. Obama, Clinton, ya, George Bush, Perabot Musyarak, dia sebut yang itu lah. Ada dia sebut ketua kampung JKKK tak hampir. Tunggu pilihan raya baru dia sebut JKKK ni. Bila dah naik di atas dia sebut yang besar-besar, dia tak jaga dah yang di bawah. Kalau dia sebut juga yang di bawah, maknanya orang di bawah tu hampir dengan dia. Kalau dia masih ingat lagi ketua kampung tu, dia ingat lagi makna ketua kampung tu hampir dengan dia. Besarlah ketua kampung. Allah ni maha besar. Kita ni makhluk kecil-kecil je. Tapi kalau satu makhluk Allah sebut nama dia, maknanya makhluk tu memang hebat. Hebat kerana dekat dengan Allah ataupun hebat kerana jauh dengan Allah. Kenapa Allah sebut Nabi Muhammad? Sebab Nabi Muhammad hebat dekat dengan Tuhan. Kenapa Allah sebut Fir'aun? Sebab hebat juga. Sebab dia mengaku Tuhan. Jangan main-main Fir'aun mengaku Tuhan. Sebab tu disebut juga oleh Allah. Sebab dia terlalu jahat. Kenapa Nabi Muhammad disebut oleh Allah? Sebab Nabi Muhammad terlalu baik. Kenapa bulan Allah sebut? Sebab bulan terlalu banyak manfaat. Cuma kita saja malah mengkaji tentang bulan. Hujan. Hujan malam. Orang tua-tua dulu sebut hujan malam Jumaat. Kita kalau malam Jumaat hujan, gelap. Isteri tanya, apa gelap abang? Saja hujan. Orang dulu-dulu kalau hujan malam Jumaat, dia terjun duduk kat luar rumah. Tapi pakai baju lah. Dia pakai kain pelekat. Dia mandi sepuas-puas. Sebab ada barakah, ada kebaikan malam Jumaat, bulan penghulu segala hari, barakah hujan pula kan rahmat. Rahmat pada malam Jumaat, hujan turun. Badan jadi segar, badan jadi kuat. Kita sekarang bila sebut hujan, lari masuk dalam rumah. Oh, tak boleh lah, hujan kimia. Nanti relai kulit saya Ustaz. Nanti habis rusuk kulit saya. Orang dulu-dulu tidak, dia buat. Sebab tu badan orang dulu sihat. 80 tak ada masalah, 90 tak ada masalah. Yang di Kedah tu 100 lebih dah, kahwin baru, umur 19 tahun.
Pangkat cucu kan, piuk kan, cicit kan mana-mana. 100 lebih kahwin dengan anak dara 19 tahun. Kita ingat cicit lah. Dah, hari hak baru. Hak baru tuan-tuan. Kita pun nak challenge macam mana boleh dapat 19 tahun. Hei. Dia ni boleh duduk tegak lagi. Sebab siapa? Cuba tanya amalan dia. Apa amalan yang dia buat? Mandi embun. Mandi bulan mengambang. Besok pagi mandi embun. Malam tu bulan mengambang. Pagi besok lepas subuh ambil embun. Mandi. 3 daun lah. Tu badan kuat. Sebab cahaya bulan malam semalam ada keberkatan, ada aura pada situ. Orang dulu penuh dengan rahsia. Tapi kita sekarang tak sempat. Mana sempat nak mandi embun? Kerja, sekolah. Orang kerja. Lepas pencing pun kerja lagi. Sibuk. Tunggu pencing baru kita boleh buat. Tu pun seminggu je rajin buat. Lepas tu tak buat. Tak ada masa lagi. Masalah kita ni macam kita tak berterusan. Istiqamah. Orang dulu-dulu. Sihatnya dia pagi-pagi besok. Malam ni bulan purnama. Malam tu bulan purnama. Besok pagi lepas subuh. Waktu gelap dengan cerah tu. Dia keluar daripada rumah. Dia cabut rumput sambil mencangkung. Satu laman dia boleh cabut. Air embun pada rumput. Kena pada hujung jari dia tu ada zat. Kena pada hujung kuku dia tu ada zat. Dia berjalan dalam keadaan mencangkung. Satu rumput licin. Tak payah guna mesin tu. Dan dia boleh bangkit. Tegak badan. Dia pusing perak sini. Dia pusing ni perak sini. Dia tarik tangan. Lega. Itu yang boleh dapat 19 tahun. Tuan-tuan sekarang balik rumah. Kalau rajin lah. Balik rumah kan cuba cabut rumput. Sambil mencangkung merangkak jalan itik. Panjang laman. Agak-agak berapa jam boleh cabut rumput. Buat jalan itik. Cabut rumput. Perak jalan. 15 minit bagi isteri. Fah tu lupa agak apa-apa. Krem. Tak boleh bangun. Tak boleh bangun. Pijak 4 hari dan lepas tu urut 6 hari serap. Sebab kekuatan kita. Cahaya bulan itu Allah Ta'ala bagi. Sebab itu Allah sumpah dengan wal qamar. Tolong fikir mendalam tentang apa yang Allah sumpah. Yang keempat, mereka mengingkari hikmah kebangkitan Rasul. Juga dalam surah Yasin ayat 14, wadrib lahum masalan ashabal qaryah iz ja'ahal mursalun. Tak percaya pada Nabi ni bukan setakat zaman Nabi Nuh ya. Orang mula-mula tak percaya pada Nabi zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Adam mereka percaya lagi. Zaman Idris pun mereka percaya lagi. Bermula ketidakpercayaan pada Rasul ialah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tolak. Mereka kata mana boleh orang jadi Nabi. Yang jadi Nabi ni malaikat. Ada orang jadi Nabi pergi ke pasar beli ikan tiba-tiba mendakwa dia Nabi. Ya dah. Itu yang mereka kata pada Nabi Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy ni tengok Nabi Muhammad pergi market beli bawang. Nabi beli bawang macam mana? Ini bukan orang parik. Saya kabur aja tuan. Kalau tuan kata, orang Mekah cakap parik tu Ustaz. Bukan. Dia kata dia boleh heran tengok Nabi beli bawang, beli ikan, makan daging, kahwin. Ada ke Nabi macam itu? Dia menok kalau boleh melekat Nabi. Kalau bukan melekat Nabi, dema tu jadi Nabi. Sebab dema tu kaya, kata dia. Kema ni kaya, kata dia. Kema ni berpelajaran. Faham ke kema tu apa? Tak faham dia mudah lah. Kami ni kaya, kami ni berpelajaran. Takkan Muhammad jadi Nabi. Kafir juga tuan-tuan. Kafir yang keempat sebab tak percaya Nabi. Tak percaya Nabi diutus menjadi Nabi. Sebab merasakan bahawa mereka ni lebih cerdik daripada Nabi. Kafir juga. Nabi tak erti baca. Nabi tak erti menulis. Kami ni profesor. Kami ni doktor. Takkan kami nak bernabikan orang yang tak erti membaca dan menulis.
Itu fahaman mereka. Serupa tuan-tuan lah main mengaji dengan saya ni. Saya baca pun tak erti, tulis pun tak erti. Tuan-tuan nak ikut. Ustaz tulis tak? Apa benda juga? Saya tak erti tulis. Ustaz baca tak? Apa Ustaz baca tulis? Saya tak erti baca. Ustaz ni boleh pakai ke ni? Tuan-tuan pun lari. Mereka tengok Nabi Muhammad baca, tak boleh tulis, tak boleh. Apa Nabi macam ni? Mereka lagi pandai tulis tajak ni. Satu Kaabah boleh gantung kertas tajak. Satu Kaabah tu boleh gantung tajak aja. Punya pandai mereka ni. Akhirnya mereka tolak Nabi Muhammad. Mereka lupa Nabi Muhammad itu diajar oleh Allah. Nabi Muhammad itu diberi didikan oleh Allah dengan perantaraan Jibril. Allama bil qalam. Tuan-tuan faham tak? Maksud allama bil qalam tu apa? Yang mengajar dengan pena, dengan pen. Apa maksud tuan-tuan? Allah kata allama bil qalam, nak dapat ilmu dengan belajar. Iqra, dengan membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Di bawah ayat itu Allah sebut apa? Allama bil qalam. Yang mengajar dengan pena. Sebab tu kalau kita nak mengaji, pen mesti ada. Ni bukan saya kata, ni Allah kata. Bulan depan bawa my pen. Kalau pen saja ada, kertas tak ada, nak buat apa? Dek tayang pen, nak pen. Nak buat apa tu Ustaz? Udah duduk baik kan Ustaz, saya buat pen Ustaz. Bukunya mana? Pen, kitab. Tandakan. Gariskan. Bulatkan. Bolkan. Garis di bawah tu. Hak ni hak penting ni. Itulah cepat dapat. Ni adik-adik belajar-belajar ni. Pen jangan duduk tinggal. Hafil-hafil Quran juga. Pen kena ada. Duduk tulis. Ha ni nampak ni. Ni. Baris 2 jumpa dengan Hamzah Wasal. Khaironil wasiyah. Han jaga macam apa tadi han baca khairul wasiyah. Ingat tanda-tanda. Tanda lah. Ustaz Usmani ni kadang-kadang tulis lain, baca lain. Ditulis khairul wasiyah. Kena baca khaironil wasiyah. Kalau kita tak pen, tak faham, tak ingat. Sebab itu Allah kata allama bil qalam. Yang mengajar kamu dengan pena. Sebab itu orang yang mengaji menggunakan pen dan buku, kertas lebih besar fadilatnya daripada orang yang sekadar mendengar. Orang yang sekadar mendengar lebih besar fadilatnya daripada orang yang mengaji tapi dia tidur. Orang yang tidur bila dia mengaji lebih besar fadilatnya daripada orang yang tak mengaji. Dapat yang tu jadi lah. Bolehlah kita tidur tuan-tuan. Yang kedua, supaya tak lupa. Supaya tak lupa. Supaya dapat ilmu, kita kena membaca, iqra. Supaya kita jadi pandai, kita kena menulis. Adik-adik yang hafiz Quran ni, nak bagi ingat dalam kepala, Quran apa je apa? Tasmih, mengulang, mesti. Satu lagi cara, menulis. Tulis balik apa yang adik-adik hafal. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Tulis. Habis tulis, cek tengok dengan Quran. Tak mana yang tertinggal. Tak mana yang betul, tak mana yang salah. Confirm adik-adik ingat sampai mati Quran. Boleh tulis balik. Boleh tulis balik. Ayat Quran tu boleh tulis. Hebat tak hebat? Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqatil ardi rawa. Confirm tuan-tuan. Alif. Sebab tu dia turun tulis allama bil qalam. Kalau lupa tak, Allah sebut dalam Quran supaya kita tak lupa. Sanuqri'uka falatan tansa. Kami akan bacakan pada kamu dan kamu tidak akan lupa. Fala tansa. Maka kamu tansa, kamu tidak akan lupa.
Bacalah ayat itu lalu. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepada kamu dan kamu tidak akan lupa. Subhanallah. Ini tuan-tuan cubalah amalkan yang saya sebut tadi. Saya sebut pada bulan lepas tentang perkataan 7 perkataan. 7 kali. Kalau tuan-tuan masih ingat dalam kuliah bulan lepas. Kenapa tawaf 7 kali? Kenapa sa'i 7 kali? Takbir raya 7 kali. Hari pun 7 hari. Syurga neraka pun 7. Kenapa tuan-tuan tak ambil 7? Sebelum periksa 3 kali ulang. Satu bab, satu buku, satu pelajaran, satu mata pelajaran, satu bab, 3 kali ulang. Sebelum belajar, masuk kelas. Hari ni, besok masuk kelas. Hari ni 3 kali ulang. Baca 3 kali. Sebelum sampai pelajaran dalam kelas, baca lagi sekali. Habis belajar kelas, balik rumah, balik asrama, baca lagi 3 kali. 7 kali baca. Confirm ingat dalam kepala. InsyaAllah. 3 sebelum pergi belajar, sekali masa belajar, 3 kali selepas belajar. InsyaAllah ingat. Macam tuan-tuan nak masuk bab ilmu ni. Hari ni ustaz nak belajar bab apa atau bab ilmu. Dia baca 3 kali sampai habis. 2 muka surat dia baca. Kemudian ustaz pun main belajar. Sekali dia baca dengan ustaz. Ustaz terangkan. Balik rumah tak lagi, dia baca lagi sekali. InsyaAllah dia lekat di kepala ni. Kita nak dekat ilmu, nak lekatkan ilmu dalam kepala kita ada 3 step. Pendengaran yang kita dengar akan menghantar maklumat sampai ke depan. Sampai ke depan. Kalau maklumat itu penting, diingat di tengah. Sampai pada satu tahap, maklumat itu akan sampai di belakang otak kita. Itu adalah yang paling kukuh ingatan. Di sini, belakang. Sebab itu kalau tuan-tuan jatuh, macam ini jatuh, benjoy dahi, benjoy kepala, tuan-tuan jangan bimbang. Tuan-tuan takkan hilang ingatan. Tuan-tuan tentuk di batu, terhentak di batu, takkan hilang ingatan. Tetapi kalau tuan-tuan jatuh terlentang ke belakang, insya-Allah hilang ingatan. Tak pun pening 3 hari. Jatuh bila air pam terlentang ni. Mereng tuan-tuan. Sebab tu orang tua-tua larang kita tampar belakang kepala budak. Orang tua-tua larang. Ni kepala budak kita tampar. Hoi. Bergegar kepala otak dia hilang. Dia tak boleh baca. Communication dia habis. Ni, miscommunication antara otak dengan perut. Miscommunication antara otak dengan perut boleh menjadikan perut tak berfungsi. Makan otak tak boleh baca, perut nak buat apa, otak tak boleh bagi arahan. Akhirnya perut jam. Pada apa jam? Arahan tak dapat. Cuba cek balik. Kamu pernah jatuh lah? Pernah bergegar? Segala pergerakan kita ni otak kontrol. Bila otak tak boleh hantar maklumat, perut tak boleh hantar maklumat, nasi jatuh dalam perut. Perut kata, oi otak, nasi sampai. Okey, punya. Nasi kata, ni perut, otak kata okey, hang mesin. Kamu mesin. Tiba-tiba otak tak buat arahan. Perut tu ngarah, nak buat apa ni? Oi, buat apa ni? Perut tak tahu nak buat apa perut. Sebab arahan tak ada. Arahan tak ada sebab otak tak boleh sampai ke perut. Sebab itu bahagian ini paling penting. Bahagian ini tuan-tuan ni, bahagian belakang otak kita ni, insya-Allah ni, nama anak ingat, nama isteri ingat, nama mak ingat. Kalau tak ingat nama anak, confirm bahagian belakang tu otak. Nama anak kamu yang keempat apa? Yang keempat Latifah, nombor 1 Latifah, nombor 2 Omar, nombor 3 Rus, nombor 4 apa tu? Pompom nyayuk. Orang yang sampai ingatan di sini, Al-Fatihah ni tuan-tuan,
Tuan-tuan ni, pejam mata pun boleh baca Al-Fatihah. Baca dah di sini. Tapi kalau Fatihah pun tak boleh baca. Alhamdulillah. Aduh, maknanya kompong lah tuan-tuan. Ada 3 step. 1, 2, 3. Tolong jaga-jaga hak belakang. Ini memori yang paling kuat letaknya di situ. Baik, kemudian mereka mengingkari sifat-sifat Allah dengan berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mengadakan alam ini dengan sebab atau dengan tabiat. Pun kufur juga. Allah jadikan alam harus saja bagi Allah, bukan dengan sebab wajib bagi Tuhan. Tuan-tuan kahwin, anak tak ada, jangan marah Tuhan. Bukan wajib Allah jadikan kita ni ada anak. Jangan kita faham asal kahwin dapat anak, asal dapat anak kahwin. Jangan. Ada orang kahwin tak ada anak, sebab tidak wajib bagi Allah mengadakan anak pada kita. Dia nak buat boleh, tak nak buat sudah. Sumpahlah, bila lahir manusia, bukan wajib pada Allah jadikan mata. Kadang-kadang Allah jadikan buta. Bukan wajib Allah buat, harus saja bagi Allah. Mungkin saja. Nak buat bulan, harus bagi Allah. Nak jadikan matahari naik, harus pada Allah. Jangan kita kata wajib pada Allah buat. Tidak. Wajib pada kita Allah. Kehendak Allah pada makhluk, apa nak jadi? Tidak. Dengan rahmat Allah, Allah buat. Dengan ihsan Allah, Allah buat. Rezeki kita ni bukan wajib bagi Allah bagi, tapi dengan rahmat Allah dia bagi rezeki. Kasih sayang Allah dia bagi. Baik, yang terakhir, yang ke-10. Hayat. Sifat yang wajib bagi Allah yang ke-10 ialah hayat. Apa makna hayat? Artinya hidup. Allah Ta'ala dengan tiada ruh dan nafas. Hidupnya Allah bukan macam kita. Perlunya ruh dan perlunya nafas. Mustahil Allah mati. Mustahil Allah mati. Kalau tokoh Hindu tu kalau rebah, kalau tokoh Hindu tu kalau jatuh, tak ada siapa boleh angkat. Dan kalau tak ada siapa angkat, dia akan rebah sampai bila-bila. Lemah punya tuan-tuan. Patung Hindu tu najis tak? Tokoh Hindu najis tak? Tak najis. Macam tak najis? Tokoh Hindu tu najis tak? Berhala najis tak? Tak najis. Sebab apa tak najis? Sebab dia perbuat daripada batu. Batu najis tak? Tak. Jadi kalau buat patung tokoh pun tak najis. Habis itu dalam hadis sebut berhala tu najis. Berhala tu najis maknanya kotor. Kotor daripada maknawi. Sifat maknawi. Sembah berhala itu ialah kotor. Berhala tu kotor tapi tak najis. Sopalah yang Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya orang kafir itu najis. Adakah orang kafir itu najis? Bila pegang, mereka kena basuh tangan ke? Tak. Habis itu kenapa Allah sebut najis? Iktiqat mereka itu kotor. Iktiqat mereka itu buruk, busuk, jahat, tak betul, kotor, najis. Iktiqat mereka itu, faham mereka itu. Faham mereka Tuhan itu tua. Itu fahaman itu najis. Fahaman mereka Tuhan itu mati. Itulah najis. Adakah kata Tuhan itu tua? Adakah kata Tuhan itu nak mati? Adakah kata Tuhan itu tak mampu? Itulah yang dipanggil najis. Bukan badan mereka ain mereka itu najis. Maknawi mereka itu najis. Arab najis tak? Arab najis tak? Innamal kham wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Allah kata sesungguhnya arak, judi, bertenung nasib, najis, kotor. Tuan-tuan pegang sikit nombor ekor, najis tak? Najis tak? Tak, tapi orang tikam tu najis. Dia suruh berhenti pula. Tak boleh masuk pula, kunci pula. Tak apa, kita nak berhenti lah. Ya. Dah ready dah abang? Abang? Makanan dah ready belum? Sudah ya, bagus. Ya.
Dengan roh konti. Baik. Jadi maksud najis itu ialah orang minum arak tu. Arak tu sifat dia tu najis. Maknawi itu. Sopalah judi betul nasib menyembah berhala tadi. Najis lain. Maknawi najis tu lain. Sifat yang paling buruk kata Allah najis. Tuan-tuan pun kalau benci pada orang, tuan-tuan sebut tai. Ada tuan-tuan sebut benda lain yang lebih buruk pada tai. Tai dia budak ni. Benda lain kita simpan juga. Najis kita tak simpan. Anak berak dalam lampin. Abang, anak berak cepat-cepat kita pergi basuh. Tai. Kotor. Maka kata Allah, yang paling kotor ialah orang kafir. Tuan-tuan buka dalam Bahrul Mazi jilid 15. Punca-punca umat Islam diturunkan bala apabila yang memerintah umat Islam itu orang yang paling buruk dalam masyarakat. Apa dia yang paling buruk pada masyarakat? Pada diri tuan-tuan lah, apa yang paling buruk? Taib lah. Taib. Allah sebut siapa yang taib? Orang kafir. Kata Nabi dalam hadis itu, umat Islam akan diturunkan bala bila orang yang paling teruk memerintah mereka. Siapa yang paling teruk? Orang kafir. Umat Islam halai turun bala bila orang yang paling buruk memerintah. Siapa yang paling buruk? Orang kafir. Bila orang kafir yang paling buruk memerintah orang Islam, itulah tanda-tanda umat Islam halal dapat bala. Faham tak ni? Adakah kita sekarang menuju ke arah itu? Buka dalam Bahrul Mazi jilid 15. Kita baca bab itu nanti. Bila? Tahun depan. Lambat lagi insya-Allah. Nabi sebut terang-terang apabila orang Islam diperintah oleh orang kafir. Orang yang paling busuk sekali. Yang paling busuk kan najis. Dan Allah sebut dalam Quran bahawa orang kafir itu najis. Baik. Dalam arti kata bahawa mustahil Allah Ta'ala hidup dengan ruh dan nafas. Dengan kesempurnaan tabiat dan resmi badan dan kesempurnaan hajat. Keperluan yang mana kesemuanya itu adalah mustahil bagi Allah. Allah tak perlukan darah untuk hidup. Allah tak perlukan oksigen. Allah tak perlukan tanah untuk hidup. Allah tak perlukan kuku, rambut untuk hidup. Allah tak perlukan tapak untuk berdiri. Allah tak perlukan kerusi untuk duduk. Allah tak perlukan katil untuk tidur. Allah bukan tidur. Hidupnya Allah Ta'ala ni tak sama langsung dengan hidup kita. Tak sama langsung. Kita ada orang bagi makan, Allah tak ada siapa bagi makan. Allah tak makan pun. Sebab itu fahaman orang kafir bagi makan dengan sokong. Maksud dia bayangkan sokong tu macam dia. Kena jamu limau, kena jamu susu, kena jamu pulut kuning, ayam panggang. Pasal apa? Pasal sokong nak makan. Sebab apa dia kata sokong nak makan? Sebab dia bayangkan bahawa sokong tu macam dia, tak makan lapau, tak minum lapau, tak mandi busuk. Sebab tu mereka bagi mandi sokong mereka dengan limau. Mereka sembah. Duduk pagi-pagi buta. Cuba tuan-tuan tengok nyonya-nyonya di kampung-kampung. Di pekan-pekan Kuala Lumpur ni kok tak ada dah sokong depan tiang kedai tu. Cuba tengok di kampung-kampung pekan-pekan kecil. Depan tiang mereka tu sokong merah. Sokong merah. Ada colok 3. Daripada kita kecil sampai kita tua, nyonya tu pagi-pagi pakai seluar pendek, pakai masuk kayu, duduk jalan pak pagi-pagi buta. Sampai kita tua, kita umur 40, kita duduk tengok lagi nyonya tu duduk sembah sokong. Sebab siapa dia tak jemu-jemu sembah sokong pagi-pagi, subuh si'i tu pasal apa? Kenapa dia begitu confident? Ataupun over confident?
itu sokong dia, itu Tuhan. Sebab betul yang dia minta tu dapat. Sebab tu dia sembah lagi. So tahu tak dia sembah tu dia kata, oh tak pekong ini hari kasih Allah. Oh tak pekong ini hari kasih Allah. Dia pun letak atas pasir dekat sokong. Satu pagi naik motor kepiah atas kepala kan pelekat di pinggam. Tak mati je motor pun. Dengar, bola dah gerak. Wah, banyak cepat mustajab. Baru tadi sebut ini kasih Allah sudah datang. Siapa yang tolong mempercayakan dia pada sokong? Siapa tolong? Tak orang kita yang tolong dia. Orang kita yang meyakinkan dia pada sokong. Wah, banyak cepat mustajab. Lu banyak dengar sokong lah. Sebab tu besok dia minta lagi. Tak ada dia buka kedai hadis. Pintu baru sebelah dia buka. Orang kita penuh lah. Belikan mesin, beli telur masin, beli berat, beli gula. Pagi-pagi buta pukul 7 suku. Balik pada kuliah subuh, tinggal tu kedai Cina. Tu macam mana? Cina tu tak percaya sokong tu bagi rezeki pada dia. Sebab dia minta pukul 7.05 minit, pukul 7.08 minit sampai ada orang Melayu main beli gula lagi. Cubalah dia semua. Ini hari kasih orang, sampai petang tak ada orang beli. Ini toko pun banyak celaka. Lama-lama dia dah tak percaya kat toko dah. Sebab dia minta tapi tak pernah dapat. Ini celaka punya. Buah 5 pun tak nak bagi kasih balik lagi. Itu colok pun buah tak dapat modal lagi colok. Dia sudah marah semua toko. Masalah kita sendiri yang menguatkan kepercayaan mereka. Kita sendiri pergi perayaan di Bali, hidup menyala pergi kat mereka. Oh, bagi orang Melayu kita pun dah mewah ayah kita. Orang Melayu pergi bakar lilis, pergi bakar apa semua, pergi bentuk buah nyok, empuk buah nyok, tai pusat. Bagi raya kita orang Melayu pun sudah datang empuk sekali. Maknanya dah diiktiraf, tak ada apa punya. Cuma kita jangan campur langsung. Mampu dia apa lah, apa nak tidur dengan tok kong, kampuk buah nyok dah. Apa nak nyala lilis dah, kami tak campur. Mereka pun sunyi. TV3 pun tak datang, paper pun datang, tak meriah langsung. Kenapa perayaan mereka jadi meriah? Sebab RTM datang, TV3 datang, TV9 datang, segala TV datang buat rakaman. Orang Melayu pula pergi ramai-ramai pakai duduk mereka bergerak pula pada situ. Bawa segala anak duduk atas tengkuk pok ni, duduk tengok orang kawadi ni. Dia pun jadi seronok, meriah. Oh hebat tahun ini. Kita dapat tarik macam-macam orang. Orang Melayu pun sudah datang. Ini satu perkembangan yang bagus. Lagi mereka yakin pada tokoh mereka itu. Cuma kita lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, kami agama kami. InsyaAllah selamat. Macam yang saya katakan tadi. Kalau kita tak beli kedai dia pun kata ini sokong salah guna celaka. Dia pun marah. Jadi kita yang duduk berkemas. Kita meyakinkan dia dengan Tuhan dia. Meyakinkan dia apa yang dia buat tu betul. Cuba kita cari jalan. Apa yang dia buat tu tak betul. Kenapa dadah? Dadah ni haram tak? Haram. Siapa kata haram dadah? Duduk depan lagi. Siapa yang kata dadah tu haram? Ulama ke? Nabi ke? Petak ke? Kias ke, ijma' ke, atau kerajaan? Kerajaan kata haram. Ulama-ulama keluar fatwa pun haram. Dikiaskan dengan benda yang memabukkan. Walaupun tak sebut dalam Quran dadah, Allah sebut arak. Tetapi dikiaskan setiap benda yang memabukkan. Akhirnya dadah haram. Haram pada dasar kerajaan dan haram pada dasar hukum. Orang Hindu boleh makan dadah. Kenapa tak boleh? Kerajaan haram. Orang Cina boleh makan? Tak boleh makan. Sebab kerajaan haram. Agama pun kata haram. Baik, jadi kita pun siapa jual dadah, kita tangkap. Siapa edar dadah, kita tangkap. Siapa hisap dadah pun kita tangkap. Pasal salah. Walaupun orang bukan Islam tak? Ya, bukan Islam pun tak boleh. Sebab rosak. Macam rosak. Badan rosak, akal rosak, tubuh badan rosak. Sebab tu kita haramkan. Cuba kita buat lagi.
Babi siapa yang kata haramkan? Allah. Pasal apa Allah haramkan babi? Pasal bawa penyakit. Lebih bahaya daripada dadah. Kalau dadah orang Cina tak boleh makan, kenapa babi boleh makan? Tidaklah kita cari jalan macam mana nak mengelakkan supaya orang Cina tidak makan babi, orang Hindu tak makan babi. Kena cari jalan. Babi itu haram bukan setakat untuk orang Islam. Kalau boleh babi ni untuk orang bukan Islam boleh makan. Kena cari jalan. Kalau kita kata babi itu boleh orang Cina makan, memang mereka nak makan, silakan. Tetapi jangan sampai merosakkan alam sekitar. Jangan sampai merosakkan hak-hak sampai pergi gantung babi di pagar rumah orang lepas ni. Nak di Melaka. Pergi gantung kepala babi ni. Ini soal yang besar. Kalau kita kata dadah tu haram pada orang, boleh merosakkan akal, arak. Kenapa arak kita benarkan orang kafir minum? Memang mereka boleh minum, tapi kenapa sampai buat kilang arak? Sedangkan arak tu boleh merosakkan akal. Kalau begitu, biarlah orang kafir tak dadah sama, biarlah orang kafir telan dadah. Biarlah untuk demo. Dengan orang Islam sudah. Kenapa dadah kita buat begitu? Ini persoalan yang kita kena jawab. Kenapa dadah? Semua orang tak boleh makan. Baik Islam ke, baik kafir ke. Semua tak boleh makan. Tapi arak tak apa. Arak untuk kafir tak apa. Biarlah demo. Musuhkan kena arak pun tak apa. Nak makan tepi jalan pun tak apa arak ni. Nak minum tepi jalan pun tak apa arak ni. Biar. Dia pun bukan Islam. Kalau gitu, biarkan dadah mereka makan. Dia bukan Islam. Kan dadah dengan arak kan sama. Kenapa dadah ditangkap? Arak tak ditangkap. Mungkin arak sebab dapat cukai. Untung. Mungkin babi pun kerana dapat cukai. Tapi dadah takkan nak kenakan cukai. Seluruh dunia betul. Apa? Dadah kena cukai. Ingkang dia dadah lah. Yang tu dia tak mau. Sedangkan Islam menyuruh supaya benda yang haram ni bukan setakat orang Islam saja tak makan. Orang kafir pun seboleh-bolehnya cari jalan supaya mereka mengelakkan makan benda haram. Itulah maksud. Yang daripada segi hukum itu yang kita kena faham. Baik, kemudian maka hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada, yakni qadim, bersifat qidam lagi azali yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Ia mengesahkan bahagi zat bahawa dia bersifat dengan segala sifat yang berdiri dengan zat. Seperti dengan segala sifat idrak. Idrak maknanya pendapat, iaitu qudrat, iradat, ilmu, sama, basar dan qalam. Sifat hayat ini menjadi syarat bagi hukum akli bahawa sahlah zat itu bersifat dengan segala sifat ma'ni, yakni sifat lazim daripada tiada hayat. Maka lazim pula tiada sifat ma'ni dan lazim pula ada hayat dan segala sifat ma'ni. Inilah dia yang dikatakan sifat-sifat ma'ni yang qidam. Dan sifat ma'ni terbahagi kepada dua. Sifat ma'ni yang baharu terbahagi kepada dua. Yang pertama, yang disyaratkan bagi wujudnya itu dengan wujudnya adanya Allah, hayat, hidupnya Allah, iaitu kudrah. Bila Allah hidup, Allah berkuasa. Bila Allah itu hidup, Allah itu ada iradah, ada kehendak. Bila Allah itu hidup, hidupnya Allah dengan ilmu. Bila Allah itu hidup, hidupnya Allah dengan sama, mendengar, basar, melihat dan kalam, berkata-kata. Bukannya Tuhan itu ada dalam keadaan pekak, bisu, buta, tuli, kaku, ilmu tak ada. Macam berhala. Mereka kata berhala itu tokong, Tuhan. Dia tak nampak, dia buta, dia pekak, dia bisu, dia tak boleh bercakap. Itukah Tuhan? Hidupnya Allah mesti hidup dalam arti kata hidup yang lengkap, bukan hidup macam tokong. Tahun 86 bila Diego Maradona menjadikan gol separuh akhir Piala Dunia dengan England. Gol dengan tangan. Hand of God. Wah. Tangan Tuhan. Sampai mereka tubuhkan satu agama di Argentina, dipanggil sebagai agama Maradona. Punya taksub pada Maradona. Sampai dibuat satu agama baru sebagai agama Tuhan, Maradona. Hanya Tuhan saja yang boleh jadikan gol dengan tangan dan referee tak nampak. Akhirnya kalah England, menang Argentina. Kata mereka, akhirnya buat agama baru Maradona.
Apa jadi pada Maradona? Dengan gemuk, minum arak, dengan dadah. Adakah Tuhan isap dadah? Sekarang agama Maradona dah tak ada. Tapi orang sanjung lagi Maradona pasal jadi jurulatih Argentina. Ataupun agama Scientology sekarang. Dan salah seorang pengikut kuat agama sains ialah Tom Cruise, yang mempercayai bahawa Tuhan tidak ada. Tuhan itu ialah sains. Dengan sains ini boleh hidupkan orang. Dengan sains ini boleh cambuk jantung orang. Dengan sains ini boleh belah orang. Dengan sains ini boleh bagi kehidupan. Dan mereka mempercayai selepas kematian akan ada kehidupan. Sains akan berupaya menghidupkan orang mati. Ini dipanggil agama baru, Scientology. Tapi Scientology tak boleh cakap. Scientology tak nampak. Scientology tak ada akal. Dia bukan Tuhan. Yang kedua kata dia, tidak syarat bagi wujudnya itu dengan wujud hayat. Habis itu Ustaz, Allah ni dia hidup. Adakah Allah tu ada warna? Adakah Allah tu ada bau? Adakah Allah tu ada rasa? Tidak. Allah tak ada syarat untuk macam itu. Adanya kereta sebab ada besi. Adanya manusia sebab ada bau. Tapi Allah tidak ada macam itu. Adanya serban pasal warna putih. Allah tidak ada syarat macam itu. Yang syarat wujud Allah, Allah tu ada. Dia nampak, dia melihat, dia mendengar, dia berkata-kata, dia ada ilmu. Tapi Allah wujud tidak perlu bersyarat. Ada warna, ada bau, ada rasa, tak payah. Baik, mudah-mudahan kita dapat banyak ilmu daripada kitab ini. InsyaAllah kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.